Ya, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dihormati yang berusaha mengurusi surau Al-Ma'arij yang ada pin dan juga seluruh anggota berkuasa ini, dan dikasih lagi saya ini kepada ayah guru dan Dr. Haji Suhaili dan juga Tuan Guru Ustaz Razali Jamu, tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan kaji dan tuan-tuan kaji, sahabat surau yang dirahmati Allah sekalian. Kami ini sebetulnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah masih kurniakan kita dua nikmat paling besar dalam hidup kita ini, iaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Yang keduanya, syukur juga kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah masih beri kita dua ruang ataupun dua peluang. Yang pertama ialah peluang untuk kita memohon ampun dan taubat di atas semua kesalahan dan kesilapan serta dosa-dosa yang telah dan sedang kita lakukan. Dan yang kedua ini adalah peluang untuk kita memperbaiki amal ibadah. Yang ketiga ini sebetulnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah masih mentakdirkan atau masih memilih, memimpin, mungkin barangkali memaksa kita ni untuk disenaraikan sebagai ahli surau atau dijemput masuk di antara surau dan juga menikmati kuliah-kuliah ataupun majlis-majlis yang kami. Kalau letak senarai itu tak ada kat sini. Mungkin senarai semalam pagi dalam senarai tak ada. Jadi itu nak kena syukur juga. Sebab tu sebab tajuk pagi ni, bagaimana yang tuan-tuan dan para sahabat surau ketahui, tajuknya adalah mensyukuri nikmat kemerdekaan. Baik, sebelum kita nak bagi dengan ahli panel kita untuk urai lebih lanjut ni, saya nak maklumkan beberapa perkara. Antaranya ialah kita akan ada beberapa sesi. Kalau sebelum ni dah kena 3 orang, sekarang ni tinggal 2 orang saja. Jadi mungkin dah bagi sesi. Dan yang penting ialah nanti mungkin juga akan buka ruang untuk sahabat-sahabat surau tanya soalan. Kalau nak tanya tu, boleh hantar tentang saya bacakan ataupun bahasa pengundi. Dalam ini ruang untuk kita ambil ilmu. Tanyalah soalan apa pun, insyaAllah dua orang di panel kita akan jawab. Soalan meninggal ni boleh tak? Mana lawan pagi ni kan, dia keluar pula, itu dia berdeka. Kalau berani tanya kan, kalau berani. Baik, kita nak mula sikit sebab hari ni tajuknya menarik dan skop dia sangat luas. Kalau nak bincangkan, saya kira saya buat kajian ni hampir 2 jam setengah. Tajuk ni 2 jam setengah. Tak tahu kalau Ustaz Razali dia seorang ni sedang kira ni Datuk Tuan Guru lagi dia kuat lima. Jadi apa nama kita tak mau bagi masa, tapi saya nak bagi tahu ni ataupun nak bawa sahabat-sahabat untuk balik ataupun imbau balik kan. Sebab hari ni 16 September. Kalau nak tanya soalan sikit boleh tak? Ni sambutan Hari Malaysia yang berapa? Soalan ni bukan biasa-biasa, dia ada hadiah. Dia orang kata JUC 71 hadiah. Katanya ataupun tidak kan. Senyum dia punya soalan tu, dia okey tu. Kan? Sambutan yang berapa dah ni? Hari Malaysia. Hari Malaysia hari ni kan? Sambutan yang berapa tak? Dah orang tanya soalan, maksudnya tanya mengalir banyak. Tapi sebab hari ni istimewa, ingat tanya soalan. Sahabat-sahabat, hari ini sambutan yang ke-59. Ini pembentukan Malaysia. Jadi hari ini kita Hari Malaysia di Stadium Merdeka untuk tahun 12. Baik, itu sudah sedikit pada yang kita ikat. Jadi, kita nak pergi terus kepada ahli panel kita yang pertama, iaitu Al-Fadhil Datuk Tuan Guru.
Baik, soalan dia ialah bila bercakap tentang kemerdekaan ni, kalau dari sudut Dewan Bahasa dan Pustakanya, maksudnya bebas, lepas. Merdeka ni bebas dan lepas. Baik, itu dari sudut Dewan Bahasa ni. Jadi hari ni, pagi ni, kita nak minta ayah dan Tuan Guru untuk ulas ataupun perjelaskan erti kemerdekaan menurut Islam. Silakan. Alhamdulillah. Pakai tu lah. Berapa minit? Hanya 15 minit. 15 minit. Ada banyak soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahilladzi anara qulubana binuril imani wal islam walladzi arsyadana ila dinil qawim wassiratil mustaqim walladzi yubashshiru ibadahu alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Amin ya rabbal alamin. Yang mulia kepada pengurusi dan pemimpin majlis pada pagi ini, yang dimuliakan saudara perjuangan Ustaz Ghazali, dan kepada tuan pengurusi dan ahli jawatan kuasa dan barisan depan surau Asyakirin. Asyakirin. Barik besar ya. Para alim ulama, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Terlebih dahulu marilah kita merapatkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi Jumaat yang diberkati Allah ini, kita telah diberi ruang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di halaman syurga yang pernah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumul rajula ya'tadu ilal masjid farhidu lahu bil iman." Apabila kamu melihat seorang itu membiasakan berada di tempat sujud, saksikanlah mereka itu adalah orang yang beriman. Begitulah semangat yang diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan mudah-mudahan pilihan Allah kepada semualah yang hadir pada pagi ini, marilah kita merapatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah sendiri pun memberi peringatan, wala in syakartum la azidannakum. Apabila kamu bersyukur terhadap nikmat yang Allah kurniakan kepada kamu, maka nikmat yang Allah kurniakan itu kami akan tambahkan lagi. Termasuklah nikmat yang besar, iman dan Islam, ilmu dan amalan, dan seterusnya lah, nikmat kesihatan dan seterusnya. Apabila kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, nikmat itu akan kekal. Tapi malahan diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, nikmat itu akan ditambahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semangat seperti inilah kita sama-sama bincang, sama-sama muzakarah, yang mana hasil daripada perbincangan ataupun kita bermuzakarah seperti ini
Allah Subhanahu wa taala akan kekalkan nikmat itu, dan hari demi hari nikmat itu akan terus dikekalkan oleh Allah dan dipertingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum saya meneruskan apa saja pandangan-pandangan yang diizinkan oleh Allah, itu pun minta berkat doa daripada Tuan Pengerusi, Ustaz dan para jamaah sekalian, dengan harapan mudah-mudahan nikmat yang Allah kurniakan kepada kita itu akan terus berkekalan dan tidak ditarik balik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila nikmat itu berkekalan dan tidak ditarik balik oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara doa yang kita selalu baca, yang diazar, yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Doa yang popular lah kalau orang bahasa Jawa. Ini ada yang Jawa? Ada kan? Kata orang bahasa Jawa, tunggu sapu jagat. Maknanya doa ini pendek tapi merangkumi semua doa ada dalam itu. Masya Allah. Ini disapu jagat, ini disapu bersih. Masya Allah. Kita syukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana doa ini menjadi satu amalan kita. Walaupun kita banyak-banyak doa, tapi doa ini jarang kita tinggal, ya. Jadi usaha yang sedemikian ini harus sama-sama, ya. Jadi macam mana nikmat yang Allah kurniakan kepada kita ini kekal, iaitu kita di antaranya doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ini salah satu daripada doa yang merangkumi keseluruhannya, dan harapan apabila hidayah yang berharga yang pernah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li ayyahdiyaka bika rajulan wahidan khairun minad dunya wa ma 'alaiha min zahabin aw fiddah. Hidayah yang Allah kurniakan kepada seorang itu nilainya lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Ini satu anugerah, ya, satu pemberian yang sangat berharga, sehingga tiap-tiap hari kita baca Fatihah pun kita kena baca ihdinas siratal mustaqim. Mengapa kita selalu diajak ataupun kita digalakkan untuk memberi hidayah, mendapat hidayah? Kerana hidayah amat berharga, ya. Dengan harapan mudah-mudahan penghargaan yang sangat berharga itu ayo sama-sama. Sebab itulah dipersoalkan oleh para ulama, mengapa dalam Fatihah kita minta hidayah itu lepas kita merayu kepada Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semata-mata akan kamu kami ibadah, dan semata-mata akan kamu kami minta pertolongan. Apabila kita semua umat Islam ibadah semata-mata kerana Allah, bukan kerana kepentingan, ya, bukan kerana dunia, bukan kerana nak nama seterusnya, tapi kita ibadah semata-mata kerana Allah. Masya Allah, sangat berharga, ya. Kalau disebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, para ulama di antaranya memberi penjelasan mengapa Allah dahulukan iyyaka baru na'budu. Maknanya mengapa kalau iyyaka itu maf'ul, kan, maf'ul menggunakan dhamir. Biasanya kan
fi'il baru fa'il baru maf'ul. Tapi Allah nak ingatkan kepada kita maf'ul dulu. Apa tak kita bincang ya. Iyyaka, akan kamu, itu didahulukan dulu ya. Nak butuh kami ibadah. Patutnya kan nak butuh iyyaka. Contohnya laqad khalaqnal insana. Sesungguhnya kami jadikan manusia. Fi'il dulu baru insan jadi maut. Tapi mengapa didahulukan iyyaka menggunakan dhamir? Di antaranya adalah lil ikhtisas, maknanya supaya kita dahulukan ibadah kita adalah semata-mata kerana Allah, ikhlas. Ya. Di antara ikhlas yang kita ikrarkan tiap-tiap hari sebelum baca Fatihah, kita berikrar kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Masya-Allah. Walaupun berdiri dalam bacaan doa iftitah ya, sunnah, tapi berharga. Ya. Jadi kalau kita dah ikhlas semata-mata ya, sungguhnya sembahyang aku, amal ibadah aku, hidup mati aku adalah semuanya lillah, kerana Allah. Jadi kita tak ingin nak dipuji, nak dapat ganjaran pahala. Walaupun memang disediakan Allah Ta'ala surga, tapi bukan kerana surga. Cakap Jawa lagi minta maaf ya. Jangan komplain ya. Kalau cakap Jawa ngono tapi ojo koyo ngono. Itu bahasa cukup ya. Kita ibadah walaupun ada nilai untungnya ganjaran pahala surga, tapi jangan kerana surga, tapi kena lillahi rabbil alamin. Ini saya tak payah jelaskan lah, pasal tuan-tuan yang ada ni semua dah pintar-pintar kabeh, pandai-pandai kabeh. Tapi oleh kerana Allah tegur, fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Kan cantik bahasanya kan. Kamu sukalah ingat mengingati, kerana memberi peringatan itu memberi manfaat ya. Mengapa orang sebut dengan perkataan fazakir, tak sebut dengan uskur? Kalau zakara yakuru uskur, tapi kalau fazakir daripada fi'il sulasi mazid ya, maknanya selalulah kamu ingat mengingati. Jangan rasa jemu untuk memberi peringatan. Sama ada yang mengingatkan, ada yang menerima peringatan. Barulah fazakir. Apabila yang mengingatkan tak jemu, yang menerima peringatan tak jemu, barulah tanfa'ul mu'minin. Tazkirah itu memberi manfaat, memberi kesan, memberi dorongan, memberi semangat kepada kita terus beribadah. Tak ada perasaan jemu ya. Walaupun menghadapi bermacam-macam ujian ya, tapi hadapilah dengan penuh kesabaran kerana ibadah ini adalah kerana Allah ya. Sampai ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin ya. Tidak diperintah kita manusia melainkan adalah hidup kita adalah ibadah. Dan ada nafi dan isbat ya. Wa ma umiru illa ya, tidak diperintah illa melainkan liya'budullah, bermakna hidup kita ni adalah ibadah. Masya-Allah ya. Ibadah kita mukhlishina lahuddin, ikhlas semata-mata. Ini adalah perintah Allah, seruan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga iblis sendiri pun berikrar, dirakam oleh Allah taala, wala udillannahum illa ibadaka minhumul mukhlasin. Tak ada hamba kamu umat Islam yang kami tak sesatkan. Tak kiralah
alim ulama ke biasa ke ya pemimpin ke, semuanya jadi sasaran kami semua. Wala udillannahum, ya, kami akan sesatkan kepada mereka. Tapi iblis beritahu kepada Allah Subhanahu wa taala, illa ibadaka minhumul muhlasin. Apabila hamba-hamba kamu beribadah betul-betul bersih hati, ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, tidak kerana kepentingan, tidak kerana nama dunia seterusnya, itulah yang aku tak berani nak nyesatkan. Katanya setengahnya aku angkat tangan selender lah. Pasal ikhlas itu satu senjata yang sangat berharga, yang melumpuhkan segala urusan, segala kerja-kerja kami. Kerjanya tak ada kerja lain, memang kerja mereka dah berikrar wala udillannahum, ya, aku tetap akan sesatkan semua hamba-hamba kamu, tak kira siapa. Dan ada lam lil taukid, dah lah gitu, ada nunnya sabdu lil taukid juga, mana kerjanya tetap iblis, setan, pengikutnya tetap menyesatkan hamba-hamba kita. Tapi itulah dia berikrar, beritahu illa ibadaka minhumul mukhlasin. Apabila hamba kamu beribadah ikhlas, bersih hati semata-mata kerana Allah, itulah ibarat kata iblis ni letak jawatannya. Kata boleh angkat tangan aku dah. Pasal ikhlas itu satu cara ibadah yang menyelamatkan. Jadi dengan harapan kita nak dapat ikhlas, bukan satu perkara yang senang, ya, bukan satu perkara yang senang. Pasal ikhlas sirrun min asrarillah, itu rahsia yang ada dalam rahsia Allah Subhanahu wa taala. Tapi walau macam mana pun kita kena duduk majlis ilmu, berbincang, bermuzakarah, ya, jangan ada perasaan berbangga, ya, ataupun menghina. Allahu akbar, ya. Kepada tuan-tuan yang ada ini, ibarat orang yang telah dipilih oleh Allah Ta'ala tekun untuk beribadah lillahi ta'ala, ya, itu di antaranya rahsia Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita ibadah semata-mata ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu daripada cara tugas-tugas kita untuk ibadah akan terus menerus. Minta maaf lah lagi-lagi kalau umur kita dah umur 40 tahun. Allahu akbar. Itu pun ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan. Apabila umur dah meningkat 40 tahun, tengok tu, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Masya-Allah, cantik betul lah. Mengapa umur 40 tahun ditegur oleh Allah Ta'ala? Ya Allah, berilah aku ni ilham, berilah aku ni kesedaran, berilah aku ni semangat, boleh, ya. Jadi apabila diajar oleh Allah Ta'ala, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, ini salah satu daripada doa yang diajar oleh Allah Ta'ala. Kita beramal adalah ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi kalau umur dah 40 tahun. Yang pernah ditegur oleh Rasulullah, ya, apabila umur kita dah 40 tahun, kita masih belum insaf, masih belum sedar, bermakna inilah di antara hamba Allah yang bermasalah. Masya-Allah, ya. Apabila bermasalah, iblis dan pengikutnya adalah ruang dia. Contoh, ya,
ada ruang dia nak menyesatkan. Ya, tak dapat ini, dapat ini. Ini kalau nak ceritakan panjang ni tadi. Tapi apabila kita balik tadi syukur tadi ya, wala in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, alhamdulillah, umur aku dah 40 tahun, 50, lagi-lagi 60 tahun. Masya-Allah ya. Bila aku nak sedar, bila aku nak insaf, bila aku nak kembali kepada ajaran Allah, bila aku nak menghayati seruan Allah Subhanahu wa taala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maksudnya kita dia adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita semua balik ke arah itu, inilah cara kita nak syukur kepada Allah, tak akan dihambakan dengan kesenangan dan kemewahan dunia. Ya. Pasal apa? Kita ni milik Allah. Ya. Dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Besok akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling-paling tidaklah kalau pernah ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Ya. Setiap hamba Allah besok di hari kiamat pasti akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang kita peroleh kat dunia ini. Paling-paling tidak ya disoal wa an umrihi fima abna. Umur kita berapa tahun? Kalau umur dah 40-50 tahun, banyak aktiviti yang baik ke banyak yang sia-sia, lagi-lagi yang tak baik, Allahu akbar, akan disoal. Wa an syababi fima abla. Masa muda kita sebelum sampai 40 tahun, apa aktiviti kita? Masya-Allah. Wa an ilmihi maza amila. Engkau cari ilmu tak? Ilmu yang sudah dapat diamal tak? Wa an mali min aina anfaqahu wa min aina. Masya-Allah. Ini soalan yang cukup sedih ya. Daripada mana harta, walaupun tak nak cakap Jawa ya, kalau duitnya walaupun sak sen koin, benar-benar akan ditanya daripada mana engkau dapat dan untuk apa engkau gunakan. Allahu akbar. Dan apabila besok kita diinterview oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahu akbar, Allah tegur ya, kita besok tak ada orang lain, kita kena jawab sendiri. Walaqad ji'tumuna furada, kamu akan datang kepada kami, akan terima soalan, akan diinterview satu furada. Kalau bahasa sekarang ini one by one. Betul tak betul? Betul kan ya? Kita kepada Allah saja dia. Tak ada peguam, tak ada pembela, tak ada penolong. Malakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Masya-Allah. Dan yang begitu sedih sekali kalau kita baca surat Yasin, besok yang jawab bukan mulut. Astagfirullah. Yang jawab ialah tangan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut dikunci, tangan yang jawab. Maknanya kalau tangan yang jawab ini kita dipahami oleh diingatkan oleh Allah Ta'ala, kalau tangan tak ada mulut kok jawab tu macam mana ya? Ya kan, kalau tuan-tuan ada impun macam ni, ada mulut tak? Kalau tuan-tuan cakap dengan girlfriendnya lah ya, kata hu ya hu, kalau ho ya dia tak ada yang terselindung. Masya Allah. Jadi apabila diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah balik tadi dengan nyambut kemerdekaan ya, kita berjaya kemerdekaan, tapi kemerdekaan yang ditegur oleh Rasulullah ialah kita merdeka daripada api neraka. Allahu akbar. Ya. Kemerdekaan negara kita tak sedia, maklumlah, kita tak nak dikuasai oleh orang, kita dikuasai oleh bahasa kita sendiri.
kita gunakan. Tapi mengapa ditegur oleh Rasulullah? Man ahabba ayanzura ila utaqaillahi minan nar falyanzur ilal muta'allimin. Siapa yang ingin suka melihat orang itu dimerdekakan daripada api neraka, ya, Rasulullah sebut merdeka juga ya. Tapi merdeka daripada api neraka, tidak dikuasai oleh nafsu, ya, tidak dikuasai oleh Allah ta'budu syaitan. Semua itu namanya, inilah namanya merdeka. Masya Allah, ya. Kalau kamu nak ingin melihat orangnya masih kat dunia tapi besok di akhirat dimerdekakan daripada api neraka, kamu tengoklah orang yang rajin dan suka duduk majlis ilmu, suka mendengar ilmu Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Malahan pernah disebut oleh Rasulullah, an-nasu rajulani, manusia ramai-ramai hanya dua golongan saja. Wala khaira fi ma siwahuma, tidak ada yang lain daripada dua ni akan jadi baik. Yang dua ni akan jadi baik siapa? Alimun wa muta'allimun. Yang pertama orang yang berilmu, yang kedua orang yang rajin cari ilmu. Masya Allah. Ini satu anugerah, satu pemberian yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, kita syukurlah di negara kita Malaysia ini, pendek kata, majlis ilmu mendapat tempat yang begitu istimewa. Ya. Yalah kalau Ustaz Ghazali sebagai murid saya sendiri pun dia mengembangkan ilmu, Masya Allah, ya. Berjalan tinggalkan rumah, walaupun bujune loro pun tinggal juga kadang-kadang. Minta maaf ya. Pasal apa? Kita nak kembalikan ajaran Allah, ya, supaya seluruh dunia kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi masanya tak cukup. Nanti kita sambung lagi. Sambung lagi anunya. Ada lagi ni sambung. Jadi nampaknya dah dinotis. Sekianlah saja. Ini untuk mukadimah saja ya. Mukadimah saja ya. Jadi dengan harapan mana tahulah nanti masa kita tengok ni Ustaz Ghazali pun banyak sangat. Allah. Tak, ini bincang saja. Sekianlah saja. Kalau ada salah silap nanti kita bincang lagi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih kepada Tuan Guru. Sedikit panjang ulasan berkenaan dengan merdeka berislam ini, tapi kalau sahabat dapat ambil, saya gariskan beberapa perkara. Antaranya adalah merdeka ni sebabnya dikurniakan hidayah, terutamanya jadi merdeka dari kufur, maksudnya yang utama. Yang kedua adalah merdeka dari sifat-sifat mazmum, dan yang ketiga adalah ada yang dipesan oleh Rasulullah SAW, itu yang paling penting ni merdeka dari akidah. Baik, sebenarnya kita nak beri peluang kepada Ustaz Ghazali Jamil, apa nama tu, dan kita nak tanya juga. Yang pertama ialah sifat-sifat bersyukur seorang muslim dan juga keperluan kepada sebuah kemerdekaan. Silakan. Tekan lama sikit. Tekan lama sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Yang berusaha sahabat pengurusi majlis yang saya kira tuan-tuan daripada sudut penampilan tu dia punya janggut lebih panjang pada saya. Biasanya orang janggut panjang ni ilmu tinggi tuan. Jadi saya ni rendah lagi dia. Juga yang berbahagia ayahanda Tuan Guru Kiai Haji Suhaili bin Kiai Solihin dan para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala.
Saya pagi ni tuan-tuan diberikan soalan oleh pengusi ni. Saya takut sangat nak jawab sebab tuan guru ada kat sebelah. Kemudian saya rasa tadi baru kali pertama tuan-tuan dalam saya pergi ke mana-mana saya dipanggil tuan guru. Baru kali pertama daripada pengusi. Jadi biasa orang panggil ustaz, jadi rasa macam kecil sangat tuan-tuan. Yang ketiganya tuan-tuan, saya duduk pula diberikan kursi gaming ni tuan-tuan. Kursi game ni tuan-tuan ni nak cerita game ke nak cerita kemerdekaan, wallahu a'lam mana yang keluar tuan-tuan. Sedap sangat kursi ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita menyoroti daripada sejarah tentang negara kita 16 September 1963, sejarah di mana penyatuan yang nama Malaysia itu keluar, gabungan daripada Borneo Utara, kemudian daripada Sarawak, kemudian daripada Singapura dan Malaysia itu sendiri, maka jadilah sebuah negara yang dipanggil negara Malaysia. 16 September 1963. Dan kalau kita lihat tuan-tuan daripada gabungan tu tuan-tuan terkucil satu. Terkucil satu, iaitu Singapura terkucil tuan-tuan. Yang ada dengan nama Malaysia hari ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita lihat daripada sejarah perjalanan perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nak buat suatu perbandingan dengan sejarah yang ada pada kita lalui hari ini, dengan nikmat kemerdekaan, yang kita nak mensyukuri nikmat kemerdekaan yang telah diulas oleh Datuk Ayahanda tadi. Jadi kalau kita lihat tuan-tuan, Nabi SAW diarahkan oleh Allah Ta'ala pindah daripada Mekah ke Madinah. Atas tujuan apa perpindahan tersebut? Kalau kita lihat dalam Al-Quran, sehingga lahirnya satu statement daripada Nabi SAW, la hijrata ba'dal fath walakin jihadun waniyah. Tidak ada perhijrahan selepas pembukaan kota Mekah, yang ada hanyalah jihad dengan niat yang baik. Jadi disebutkan oleh Nabi daripada program awalnya, daripada penghijrahan daripada Mekah ke Madinah, kemudian program Madinah ke Mekah semula, sehingga keluar statement tadi, statement yang disebutkan oleh Nabi tentang penghijrahan tadi yang tidak perlu untuk berhijrah. Kenapa? Sebab ulama-ulama kupas tentang hadis tadi itu. Hadis yang ketiga dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan, Imam Qurtubi kata apa? Dia kata saral Makkah darul Islam. Kenapa hijrah tu tak perlu lagi? Sebab Mekah itu sendiri sudah menjadi sebuah negara Islam. Sebuah negara Islam, iaitu sebuah negara yang telah bermanhajkan sistemnya dengan sistem Islam. Maka dengan penghijrahan itu, Nabi kata apa? Lepas Mekah ni dapat dikuasai, tak perlu lagi hijrah. Kenapa? Sebab Mekah itu sudah jadi negara Islam. Kemudian diulas oleh ulama', dia kata, maka mana-mana tempat di atas muka bumi ini yang tidak dilaksanakan padanya kerangka sistem Islam, maka hijrah itu terus berterusan sehingga hari kiamat. Jadi oleh kerana demikian tuan-tuan, kita lihat tadi dengan suatu perbandingan sejarah 16 September 1963, sejarah Malaysia digabung, empat negeri digabung sama dengan Malaysia, maka kita lihat tuan-tuan, yang dikehendaki dalam sejarah Nabi itu untuk kita ambil sorotan kepada kemerdekaan ialah membebaskan bumi daripada sistem jahiliah kepada sistem Islam. Sebab itulah kita sebagai orang yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala beragama Islam, menjadi hamba Allah Ta'ala, maka sebagai sifat orang Islam, dia nak duduk di mana sekalipun, dia nak Islam itu terdaulat. Duduk di mana sekalipun, dia nak Islam itu tertegak. Kenapa? Sebab dengan Islam itu tertegak tuan-tuan, dengan Islam tertegak, maka kita sebagai seorang Islam dapat menterjemahkan sebagai hamba Allah Ta'ala yang merdeka daripada kongkongan nafsu maupun daripada kongkongan sistem yang tidak Islam. Itu yang disebutkan. Jadi tuan-tuan, kita lihat hari ini tuan-tuan, Allah Ta'ala berikan kemerdekaan kita yang ke-65 dan hari Malaysia yang ke-59. Kita lihat tuan-tuan, tak jauh daripada 65, 65. Kita lihat tuan-tuan, dengan masa yang berlalu lebih kurang setengah abad lah, 69 dengan 60, 59 dengan 60, dah setengah abad. Kalau kita lihat tuan-tuan, kita sebagai seorang Islam, sebagaimana yang Datuk tadi sebut, bahawa kita memerlukan satu generasi penyambung kepada orang yang faham Islam untuk menterjemahkan Islam itu dalam realiti kehidupan. Kerana itulah sikap orang Islam. Sebab apabila dia mengucap 2 kalimah syahadat, dia nak Islam itu jadi pakaian hidup dia, jadi pakaian dalam suasana masyarakat dia. Maka kita kena lihat tuan-tuan, kerangka Islam itu sebagai seorang yang merdeka, maka kita ingin bahawa Islam itu kembali
terdaulat. Sebab tu tuan-tuan, senang saya nak bahas pada pagi ni tuan-tuan. Kita tak perlu buka ayat Quran, kita tak perlu buka hadis Nabi, tapi kita cerita pasal filem P.Ramlee. Tuan-tuan, saya nak bagi hujah malam pagi ni cerita pasal filem P.Ramlee. Tuan-tuan biasa-biasa tengok filem P.Ramlee, betul tuan-tuan kan? Biasa. Quran tak berapa tengok, tapi filem P.Ramlee selalu tengok. Kan? Ni nak bagi senang faham. Tuan-tuan tengok filem P.Ramlee, tajuk filem dia 6 Jahanam. Oh, bukan Madu 3 Ha? Bukan Madu 3. Bukan. Madu 3 nanti Datuk yang ini filem 6 Jahanam. Kalau nak cerita pasal tu nanti ujung boleh juga tu. Tapi nak sebutkan cerita pasal 6 Jahanam, tuan-tuan, tengok P.Ramlee buat filem 6 Jahanam. Nak menggambarkan secara realiti situasi yang ada hari ini. 6 Jahanam, 6 pelakon perompak, tuan-tuan. Siapa yang dirompak? Dia juga sendiri. Kan? Kita tengok daripada hasil merompak jadi apa? Macam, bang, daripada merompak tu jadi apa, tuan-tuan? Kita tengok ni yang P.Ramlee buat sebab nak bagi orang tahu, orang Melayu tahu macam mana gambaran suasana yang kita kena tengok untuk kita bebas daripada segala suasana yang tidak cantik. Daripada 6 perompak tu, tuan-tuan, pergi merompak, lepas merompak buat bank. Betul. Lepas merompak jadi tokek kedai emas. Betul. Lepas merompak buka gym. Itu istilah saya, tuan-tuan. Hasil merompak. Jadi P.Ramlee ni, tuan-tuan, bagi gambaran kepada kita suasana masyarakat yang berlaku. Jadi kalaulah kita, tuan-tuan, tengok kemerdekaan dengan skop cerita pasal 6 Jahanam tu, tuan-tuan, memang Jahannamlah sebuah negara. Memang Jahannamlah sebuah negara. Kenapa? Sebab tidak ada erti kemerdekaan, tak ada kebebasan daripada sudut sistem. Kalau tadi Tuan Guru dia cerita soal masalah kemerdekaan kita daripada sudut jangan tunduk kepada nafsu, kita patuh kepada Allah, saya bawa kepada konsep fizikal sebuah kemerdekaan yang membentuk sebuah sistem. Yang mana Islam mengajar kepada kita, Nabi SAW kesan perpindahan dia, tuan-tuan, kesan daripada perpindahan, maka tertegaknya Islam di Madinah dengan iqamatul daulatul islamiyah yang pertama, terdirinya sebuah negara Islam yang pertama, yang dalam keadaan masyarakatnya berbilang kau. Walaupun kita hari ini, tuan-tuan, menjadikan suatu alasan perkara tersebut, tetapi Nabi SAW bila pindah ke Madinah, tertegaknya Islam, berketuakan Nabi, bermanhajkan kepada Islam dengan piagam Madinah, dengan rakyatnya digabungkan antara Islam dan bukan Islam. Yang pertamanya Muhajirin, yang keduanya Ansar, yang ketiganya Banu Qainuqa, Banu Qairuzah dan Banu Nadir. 3 ni golongan orang Yahudi yang bukan Islam, tetapi dapat hidup dalam sebuah negara Islam yang dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bermanhajkan kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tuan-tuan, kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia menguasai Madinah, dia tak terhenti di Madinah. Kenapa? Sebab dakwahnya bukan sekadar di Madinah. Sebab tu Nabi repeat balik pada tahun yang ke-7 pergi ke Mekah, nak pergi umrah untuk mengerjakan haji, tetapi terhalang dengan perjanjian Hudaibiyah. Allah turunkan ayat dalam Al-Quran surah Al-Fat. Allah beritahu pada Nabi, wahai Muhammad, engkau akan masuk ke Mekah, la tadkhulunnal masjidil haram. Maka pada tahun yang ke-8 Nabi masuk ke Mekah, menguasai Mekah. Tertegaknya Islam di bumi Mekah. Artinya, tuan-tuan, daripada Madinah pergi ke Mekah, dapat menguasai Mekah. Kemudian, tuan-tuan, daripada apa yang telah Nabi jalankan, Nabi laksanakan, tertegaknya Islam di Mekah, di Madinah. Kemudian kewafatan Rasulullah SAW membawa kepada apa? Disambung kerja itu oleh Khulafaur Rasyidin, para sahabat Nabi SAW, dalam Futuhat Al-Islamiyah, iaitu pembukaan bumi-bumi Islam untuk disampaikan Islam. Kesan daripada perjuangan itu, tuan-tuan, yang telah berjaya memerdekakan jiwa daripada nafsu, menundukkan diri kepada Allah Ta'ala, maka kita lihat Islam dapat bergerak makin lama makin besar, makin lama makin besar, sampailah pagi ini dekat Surau Asy-Syakirin ni, Seri Wangsa. Ni Surau Asy-Syakirin. Seri Wangsa ni. Sampailah kita ke pagi ini dengan dunia hari ini diwakili oleh orang Islam sebanyak 3.5 bilion orang. Pengikut siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi kita ni, tuan-tuan, Facebook pun tak ada, YouTube pun tak ada, follower pun tak ada, WhatsApp pun tak ada.
tetapi dia punya pendukung, dia punya pengikut lebih kurang hari ini 3.5 bilion di atas muka bumi hari ini. Jadi artinya tuan-tuan, kita lihat apa yang ditinggalkan oleh Nabi kepada kita. Walaupun dalam suasana kita tengok dunia hari ini, kalau kita lihat bahawa amat benci dengan Islam, kalau kita lihat suasananya dengan media yang ada, tetapi Islam ini dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga hari ini dalam suasana macam mana sekalipun, Islam dapat diterima oleh orang ramai. Islam dapat diterima oleh orang ramai. Sebab itulah tuan-tuan, kita kena menghargai nilai kemerdekaan. Nilai kemerdekaan. Tetapi yang kita kena hargai dengan nilai kemerdekaan itu, macam mana kita sebagai orang Islam perlu kepada Islam ditegakkan di sebuah negara, supaya apa? Kita sendiri dapat rahmat daripada Allah Ta'ala. Kenapa tuan-tuan perlunya demikian? Sebab Allah Ta'ala sendiri sebut dalam Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Kalau sebuah kampung, sebuah negeri, sebuah negara itu beriman dan bertakwa kepada Allah, kami akan buka langit dan bumi keberkatannya. Jadi artinya dalam ayat ini menunjukkan kepada kita, sebuah negara tuan-tuan nak membangun, nak berteknologi, nak maju sekalipun, maka dia perlukan paksinya iman dan takwa kepada Allah. Kenapa dengan iman dan takwa? Bila iman dengan takwa, langit dan bumi itu yang menjadi makhluk Allah Ta'ala akan dibukakan oleh Allah Ta'ala dengan barakahnya yang banyak. Maka apabila langit bumi tuan-tuan barakah, kita akan lihat tuan-tuan, terjemahan sebuah sistem dan sebuah negara itu hasil daripada kemerdekaan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sebuah negara yang baik yang mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi keadaan itu yang disebutkan oleh Allah Taala dalam Al-Quranul Karim. Kita sebagai seorang Islam perlu ada jiwa begitu. Sebab itu tuan-tuan, saya teringat satu kata-kata daripada satu orang gerakan Islam, iaitu Hasan Al-Hudaibi, yang menulis kitab Du'atun la Qudha. Satu kitab Du'atun la Qudha, iaitu pendakwah bukan penghukum. Apa dia sebut? Iqamatud daulah fi qalbika. Kamu dirikan daulah itu, ataupun kamu dirikan sistem Islam itu di hati kamu, maka kamu akan dapat dirikan Islam itu di negara kamu. Jadi artinya tuan-tuan, sebagai seorang Islam, jiwa sebagai seorang Islam dengan nilai kemerdekaan, dia kena ada dalam hatinya. Untuk apa? Sistem Islam itu berjalan. Sebab tu tuan-tuan tengok satu-satu filem P.Ramlee. Saya tak bagi ujah Quran, filem P.Ramlee juga tuan-tuan. Satu-satu filem dia tu menjadi suatu contoh untuk memberi orang faham. Apa dia? Saya sebut tajuk-tajuknya. Pertama tadi 6 Jahanam. Nombor 2 tuan-tuan, Sumpah Semerah Padi. Kan? Nombor 3, Madu 3. Tu kena sebut tu, pengusi sebut, saya kena ulang balik. Tu. Ni tuan-tuan, filem-filem ni adalah merupakan filem yang nak menterjemahkan, nak menghuraikan kepada masyarakat tentang apa? Sistem Islam. Sumpah Semerah Padi, sistem hudud. Tuan-tuan, apa kita duk tengok? 6 Jahanam, rupa negara yang Jahanam. Tu tuan-tuan, kita tengok Madu 3. Tu semua tu adalah gaya macam mana P.Ramlee nak terjemahkan, beritahu orang ni dia gambaran sistem Islam. Faham tuan-tuan? Sebab tu tuan-tuan, hari ni kalau kita duk tengok, kalau suruh ayah ada tuan guru bercakap, kan? Kalau suruh saya bercakap, yang datang yang ada ni macam ni, kan? Tapi kalau P.Ramlee buat filem, panggung penuh. Macam pengusi, betul pengusi panggung penuh. Tu kalau ustaz yang bercakap macam ni lah yang ada. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, majlis ilmu tu ada. Tapi tuan-tuan, kalaulah P.Ramlee yang buat, panggung penuh. Macam bang kalau filem Madu 3 2-3 kali pun tak jemu. Sekali tengok. Tapi kita duk tengok, kalau kuliah 2-3 kali tengok muka ustaz pun jemu. Jadi tuan-tuan, kita kena lihat, ini benda yang kita kena tengok pada hari ini tuan-tuan. Dalam keadaan yang kita tengok suasananya, kita lihat bahawa nak beramal dengan Islam, alhamdulillah, sebagaimana kata Tok Guru tadi, kuliah banyak. Kuliah banyak di mana-mana. Tetapi tuan-tuan, kita kadang-kadang kuliah juga, tapi datang seorang bini tinggal. Super macam yang bercakap. Kan? Tapi untung ada live ni, dia boleh tengok untuk insya-Allah. Tapi tuan-tuan, kita lihat suasana hari ni. Sebab tu tuan-tuan, Islam yang ditinggalkan oleh Nabi SAW, kita tak boleh biarkan. Kita sebagai umat Nabi Muhammad tak boleh biarkan. Bila Islam tuan-tuan kita tak nak,
kita tak nak melaksanakan dan tak nak berusaha, maka Allah Ta'ala kata dalam Quran, dia kata illa tanfiru yu'adzibkum azaban alima wa yastabdil qauman ghairakum. Dia kata kalau kamu sendiri tak mau untuk jalankan Islam, tak mau untuk bawa Islam ini, yu'adzibkum, kami azab kamu, wa yastabdil qauman ghairakum, kami ganti kaum lain. Jadi tuan-tuan, kita Allah Ta'ala beri kemerdekaan, tanah air kita duduk dalam sebuah negara yang alhamdulillah diberikan kemerdekaan. Tetapi tuan-tuan, kalau kita tidak menghargai, Allah Ta'ala dalam Quran apa? Illa tanfiru yu'adzibkum azaban alima wa yastabdil qauman ghairakum. Kami azab kamu, kami binasakan kamu, ganti orang lain. Ganti orang lain untuk apa? Untuk menguasai perkara tersebut. Jadi oleh itu kita sebagai orang Islam kena ada sensitivity. Kita sebagai orang Islam tak boleh berdiam gitu saja, tak boleh tuan-tuan. Kita kena ada sensitivity, berusaha untuk melaksanakan sistem Islam itu. Kenapa? Kalau tidak tuan-tuan, Allah sendiri sebut dalam Quran, orang lain akan menguasai sebuah negara yang merdeka itu apabila orang yang duduk sebagai rakyatnya tidak mengambil satu tindakan ataupun satu usaha memelihara dan menjaga kemerdekaan tersebut. Jadi tuan-tuan, begitulah kalau kita lihat. Jadi ini satu peringatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sendiri sebagai seorang Islam tak nak berperanan, maka Allah Ta'ala tukarkan orang lain. Bila tukar orang lain tuan-tuan, kita jangan tuding jari. Bila tukar orang lain, jangan kita rasa kita betul, mereka salah. Tetapi kerana kesilapan kita sendiri. Sebab itulah tuan-tuan, kita kena lihat, kena pelihara kemerdekaan itu. Bukan sekadar kita ini duduk dalam majlis ilmu, practically itu kena ada. Jadi tuan-tuan, bukan sekadar hari ini kita bercakap, tetapi kita kena maklum, kena beritahu, kena ajak orang untuk memahami. Ini adalah satu tinggalan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selalu orang menceritakan bahawa Islam itu sebuah gambaran sebagaimana orang boleh sembahyang, puasa, zakat dan haji. Tetapi kita lihat tuan-tuan, kadang-kadang jarang orang menggayakan atau orang menceritakan Islam daripada sudut daulah, daripada sudut gambaran sebuah sistem, sebuah pemerintahan. Kerana itu yang dilakukan oleh Nabi dan yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak tuan-tuan, lihat satu kenyataan daripada Nabi. Nabi pernah menyebut begini, uqimatu haddin bi ardin khairun min an yumtira arba'ina sabahan. Satu kenyataan daripada Nabi yang kita boleh lihat cantiknya dan barakahnya sebuah sistem itu kalau dilaksanakan Islam di dalamnya. Apa kata Nabi? Uqimatu haddin bi ardin, melaksanakan satu hukum hudud, satu hukum had di atas muka bumi, khairum min am yuntira arba'ina sabahan, lebih baik daripada hujan 40 subuh. Hujan 40 subuh tuan-tuan, kalau kena batu pahat ni tuan-tuan, semberung tu dia hilang habis air dia, kemarau tuan-tuan, habis batu pahat jadi kelang kabut, kan? Tetapi Nabi SAW kata gambaran melaksanakan hukum Islam, mendaulahkan, menterjemahkan sistem Islam itu dalam sebuah negara dan sebuah bumi, maka lebih baik, kata Nabi, lebih baik daripada hujan 40 subuh. Jadi maknanya kita ni tuan-tuan, dengan air itu satu keperluan. Tetapi Nabi sendiri menggambarkan melaksanakan Islam itu lebih baik daripada hujan 40 subuh. Kenapa? Dengan terlaksananya sistem Islam, langit dan bumi akan tunduk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langit dan bumi akan tunduk kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsi dah habis masa ke belum? Dah habis dah? Saya sambung sikit lagi untuk menguraikan. Saya nak sebutkan tuan-tuan, cantiknya bila Islam itu terdaulat, maka bumi dan langit itu patuh kepada hamba Allah Ta'ala. Sebagai contohnya apa? Sebagai contoh tuan-tuan, kita baca sejarah Khalifah Ar-Rasyidin Sayyidina Umar radhiyallahu an. Sayyidina Umar ni tuan-tuan, sikit sebagai ujung nak tutup, nanti serah balik, kan? Umar ketika memerintah tuan-tuan, dia pernah hantar seorang sahabat sebagai gubernur ke bumi Mesir, iaitu namanya Amr ibn As. Dia pergi ke bumi Mesir. Maka dekat bumi Mesir ketika itu tuan-tuan, zaman pemerintahan Sayyidina Umar, gubernurnya Amr ibn As, dia tengok orang Mesir ni tuan-tuan ada buat benda-benda yang bercanggah dengan Islam. Apa dia benda-benda yang bercanggah dengan Islam? Iaitu sungai Nil ni apabila surut, airnya kering, dia cari seorang anak dara, maka dicempak kat dalam tu. Maka air itu naik balik. Maka dalam keadaan demikian tuan-tuan, Amr ibn As tulis surat kepada Sayyidina Umar. Tulis surat bagi Sayyidina Umar. Tuan-tuan boleh rujuk kisah yang saya sebut ini dalam kitab Majalis As-Saniyah Syarah Arba'in Nawawiyah. Disebutkan kisah itu. Jadi tuan-tuan, dalam keadaan demikian, bila laporan daripada Amr ibn As sampai kepada Sayyidina Umar ni tulis surat. Tulis surat tu bukan kepada gubernur Mesir, tapi tulis surat kepada Sungai Nil. Dia tulis surat kepada Sungai Nil. Bila tulis surat kepada Sungai Nil, apa dia kata? Dengan nama Allah, wahai Nil, kalau kau naik ni
bukan kerana Allah, kau tak payah naik. Tetapi kalau kau naik ni kerana Allah, silakan naik. Maka surat ni dicempakkan dekat Sungai Nil, maka airnya naik. Dan amalan khurafat hilang. Maka dapat Islam dilaksanakan. Kalau tuan-tuan pergi ke Mesir, mesti ada masjid yang namanya Masjid Amr ibn As sebagai tinggalan sejarah. Jadi apa yang saya nak sebut apa? Apabila seorang pemimpin itu dia taat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, bumi pun akan ikut patuh kepadanya. Dan sebab itulah tuan-tuan, menunjukkan bumi yang berkat ialah bumi yang dapat dilaksanakan Islam di dalamnya. Wallahu a'lam. Sekadar tu kongsi, saya balik kepada kongsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saya nak sebut tiga beberapa perkara apa yang telah disebut oleh Tuan Guru sebagai sifat. Nanti kalian bisa terang sekali masalah apa sekarang. Pertama sekali lah, mensyukuri hijrah juga adalah sebuah kemerdekaan. Maknanya hijrah perubahan yang tinggi yang disebut pada Tuan Guru tadi lah. Yang kedua adalah memerdekakan bumi dari sistem dari jahiliah. Kemudian ketiga adalah memerdekakan jiwa dan nafsu. Kemudian Allah sebut kalau tak hargai kemerdekaan atau tak memanfaatkan sebuah kemerdekaan, nanti Allah akan azab dia tanah, kemudian bagi nawari. Ada dua hukuman tadi. Baik, soalan seterusnya kepada Tuan Guru, ayah dia, apakah pesanan bagi Rasulullah SAW berkenaan dengan umat akhir zaman yang kita perlu sentiasa ingat? Alhamdulillah. Pakai juga. Pesanan. Alhamdulillah. Kita telah mendengar pandangan-pandangan yang begitu mendalam. Inilah kita sebagai umat Islam kena selalu berbincang, selalu bermuzakarah. Dan perbincangan muzakarah kita adalah kita tumpukan kepada kita sebagai orang yang beriman, yang disebut tadi ayatnya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Dua perkara ini sebagai asas penting, ya. Kita sebagai umat Islam kena iman dan bertakwa, ya. Dua tak boleh dipisahkan. Barulah kita dapat law anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Apa yang diturunkan daripada langit dan daripada semuanya akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi asalnya ialah keimanan dan ketakwaan. Dua-duanya tak boleh dipisahkan. Tapi macam mana kita nak berjaya, iman kita kekal, ketakwaan kita berjalan lancar, kena ada ilmu. Masya-Allah. La ibadah liman la ilma lahu. Tidak dikira ibadah bagi orang yang tanpa ilmu. Masya Allah. Ini apabila kita bincang, kita muzakarah seperti ini, kita syukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah letakkan kita sebagai umat Islam, sekiranya kita jadi orang yang beriman dan bertakwa, Allah letakkan golongan yang terbaik. Malahan Allah sendiri sebut, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu umat Muhammad adalah umat yang terbaik. Ini peringatan, ya. Tapi syaratnya kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Benda yang baik kena ajak, kena beritahu, kena kempen supaya kita terus menghayati tugas kita sebagai orang yang beriman, nak dapatkan khaira ummatin tadi, ya. Itu bukan mudah, ya. Tapi insya-Allah jangan kita pula sekadar bukan mudah nanti apa ya baik tinggal terus. Itu satu kesilapan yang cukup merosakkan keadaannya. Kita kena berusaha, kita kena bersungguh-sungguh, ya. Wa in jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Apabila kita bersungguh-sungguh dalam melaksanakan seruan Allah, barulah kami tunjukkan di beberapa jalan. Bukan sambil subulana, itu banyak jalan, ya, yang akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita balik kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan harapan mana tahulah
melalui tazkirah, melalui pandangan seperti ini, kita sama-sama kembali kepada ati Allah wa ati Rasul, seruan Allah, seruan Rasulullah. Ayo, ini sebagai asas utama. Tiap-tiap hari Jumaat pun dibaca oleh tuan-tuan imam, ya. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallahi war rasul. Kalau kamu berlaku apa masalah, kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Ini kan sebagai asas utama. Jadi apabila kita bincang, kita muzakarah seperti ini, kena berulang-ulang, jangan berhenti, ya. Kalamun qadimullah yumallu sama'uhu. Al-Quran, hadis tak boleh ditinggalkan. Jangan rasa jemu kita dengar, ya. Makin kita dengar, makin kita dapat ilmu, makin bertambah keyakinan amalan kita, perpaduan kita. InsyaAllah kalau kita menuju ke arah itu, barulah pesanan-pesanan Rasulullah SAW itu dapat dihayati oleh kita sebagai umat Islam. Ini kalau nak diceritakan panjang, sekian dah saja banyak-banyak, ya. InsyaAllah. Baik, terima kasih Tuan Guru. Beberapa poin yang penting. Yang pertama ialah ibadat. Tak dikira sebagai ibadat kalau tanpa ilmu. Kemudian yang kedua ialah kita ni umat terbaik dengan dua syarat. Ta'muru nabil ma'ruf. Yang ini mudah, ramai orang boleh buat. Kalau pun susah juga kan. Tapi yang paling payah ialah pantau anil munkar. Malah saya berhenti juga. Kemudian Tuan Guru juga besar supaya bersungguh-sungguh untuk memperjuangkan agama, kerana Allah akan bagi subulan, jalan yang sangat banyak. Kemudian taat kepada Allah dan Rasul serta kembali kepada Allah. Baik, soalan terakhir pagi ini untuk Al-Fadhil Tuan Guru Ustaz Razak Jamil. Apakah perkara yang paling menakutkan umat Islam ketika kita rasa kita merdeka tapi sebenarnya tidak? Rasa merdeka tapi sebenarnya tak merdeka lagi. Benda apa tu? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Musi. Saya nak cakap panjang tak berani sebab Datuk bagi seringkas saja. Round kedua dia cakap ringkas. Jadi saya kena pendeklah tuan-tuan. Walau bagaimanapun tuan-tuan, asas soalan tadi tu saya letakkan suatu dasar untuk memahami apa yang disebutkan oleh pengusi tadi tu. Rasa macam okey tapi tak okey. Itu ringkasan soalan tu. Rasa macam okey tapi tak okey. Allah Ta'ala sebut dalam ayat 179 Al-A'raf. Allah kata, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Ayat 179 Al-A'raf, juzuk 9. Allah Ta'ala kata begini, dan kami jadikan bahan bakaran api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu daripada kalangan jin dan manusia. Dari kalangan jin dan manusia, dua disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jin pun ada, manusia pun ada. Kita jin kita tolak tepi sebab kita ni semuanya bukan jin, yang ada ialah manusia. Manusia disebutkan dalam ayat itu, yang mana apa dia? Mereka itu ada walahum qulub, ada hati, tetapi hati mereka tak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka ada mata tapi mata tidak melihat akan kebesaran Allah. Mereka ada telinga tapi telinga tidak mendengarkan akan kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan ayat-ayat Allah. Maka mereka ini, kata Allah Ta'ala, diumpamakan ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Binatang ternak tuan-tuan diumpamakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Binatang ternak ni tak lain tak bukan ialah kambing, lembu, ayam dengan unta. Tak itu tuan-tuan Hak lebih teruk lagi babi. Kan ada orang ternak bukan sekadar unta, babi pun orang ternak. Jadi istilah bahasa tu macam kasar sangat, tapi itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ulaika, mereka itu seperti kal an'am, macam binatang ternak. Apa lagi? Kemudian disebutkan ulaika humul ghafilun, mereka itu lalai daripada Allah Ta'ala. Jadi dalam Al-Quran menyebut jelas tuan-tuan, antara orang yang rasa okey tapi tak okey tadi tu, maka disimpulkan dalam ayat tadi itu, mereka bukan tak ada akal, mereka bukan tak ada mata, mereka bukan tak ada telinga, semuanya sihat walafiat,
Tetapi kerana mereka tidak menggunakan akal tadi, hati tadi, telinga tadi, mata tadi ke tempat yang betul, yang sepatutnya mengkaji dan melihat kebesaran Allah, akhirnya kepada mentauhidkan dan beriman kepada Allah. Tetapi mereka itu dilalaikan dengan dunia. Ulaika humul ghafilun. Mereka lalai. Maka kita tengok tuan-tuan, kelalaian manusia apa dia? Dia punya hati tu hidup, hati tak mati, tetapi hati bukan ingat kepada Allah, hati ingat kepada dunia. Mata mereka itu nampak, tidak buta, tetapi tak melihat kepada keagungan Allah. Dia lihat kepada kehebatan manusia. Betul bang Agak-agak bang kalau kita duk tengok Al-Quran dengan handset tu, mana lebih kita tengok agak-agak? Bang, boleh jawab tak agak-agak? Mana lebih? Handset lebih kan? Kalau kita dah tengok Al-Quran dengan handset itu sebagai contoh. Al-Quran sebagai kalam Allah yang kalau kita baca tadabbur, kita akan kenal Allah Ta'ala, akan lebih dekat dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau kita tengok manusia hari ini tuan-tuan, bukan sekadar anak-anak, bukan tuan-tuan, macam orang, macam saya ni tuan, ustaz macam pengusi kan, sama juga masing-masing pun pegang 24 jam tadi, daripada tadi pegang handset tuan-tuan kan, daripada Quran. Sebagai contoh, ini kita tak boleh nak nafi tuan-tuan. Suasana hari ini adalah merupakan satu al-ibtila' min Allah, satu bala yang datang daripada Allah Ta'ala, yang kita sebagai orang Islam kena ingat sungguh-sungguh. Kalau kita tak ingat sungguh-sungguh tuan-tuan, kalam Allah, sebuah kalam yang telah merubah suatu masyarakat daripada jahiliah kepada Islam. Al-Quran yang dibawa oleh Nabi SAW, yang disebutkan oleh Allah Ta'ala, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca oleh kamu Al-Quran, teliti akan Al-Quran. Kenapa? Kalau kita baca, Quran akan datang kepada kita hari kiamat, memberi syafaat kepada kita. Artinya tuan-tuan, Al-Quran ini berjaya menyelamatkan kita daripada dunia sampai akhirat. Al-Quran itu sebagai kalam Allah daripada dunia sampai akhirat, boleh menyelamatkan kita hasil penegasan daripada Nabi, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis riwayat sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi maknanya tuan-tuan, kepada kita hari ini, kita tengok dalam suasana masyarakat hari ini, kesan daripada kemerdekaan yang tidak totally, saya sebut begitu. Boleh faham tuan-tuan? Kesan daripada kemerdekaan yang tidak totally, maknanya manhajnya itu tidak Islam. Maka kita lihat hari ini, orang boleh menerima kemerdekaan, tetapi dalam masa yang sama orang menerima penjajahan. Saya sebut begitu. Orang dia menerima kemerdekaan, tapi dalam masa yang sama dia menerima penjajahan. Sebagaimana kata pengusi, okey tapi tak okey. Kenapa saya kata demikian? Dalam suasana dunia hari ini dianggap suasana merdeka, tetapi tuan-tuan, pemikiran kita, akidah kita, akhlak kita, masyarakat kita terjajah dengan penjajah. Kita tengok sendirilah tuan-tuan. Kalau kita contohnya tuan-tuan, macam saya lah tuan-tuan. Saya ni tadi sebagaimana pengusi kata, dia kena sebut juga ada dua orang rumah, dua orang isteri kan, sebagaimana ayahanda kita pun dua juga. Anak ada lebih kurang 13 tuan-tuan. Kalau kita lihat tuan-tuan, tiap-tiap seorang tu dengan dua orang isteri itu masing-masing ada handset tuan-tuan. Kita boleh tengok sendiri jadual harian dia. Kita boleh tengok sendiri jadual harian dia. Rasa okey, kenapa bapak seorang ustaz? Rasa okey, kenapa suami seorang tok guru? Contohnya begitulah. Saya sebut begitu. Tetapi kalau kita tengok jadualnya, pagi tuan-tuan sempat lagi jawab WhatsApp, tengah hari Instagram, petang tengok gaming, kursi pun dibagi gaming pada pagi ni tuan-tuan. Kena sebut juga bab tu. Malam pula Instagram, boleh tengok YouTube lagi. Kita duk tengok gitu. Dalam keadaan itu, tetapi kalau tengok bagi Quran, belum tentu nak baca. Walaupun Android punya application Al-Quran ada, tapi paling banyak daripada Quran dengan application lain, banyak lebih yang lain. Tu yang kita lihat hari ini. Anak kita tuan-tuan, dia punya masa, masyarakat kita dia punya masa, jalan-jalan tuan-tuan mesti bawa handset. Kalau Quran memang tak bawa. Betul dia? Hulu kilir mesti bawa. Pengusi pun bawa kan. Itu contoh. Jadi artinya suasana kita begitu hari ini. Saya selalu suka bagi contoh perbidalan tuan-tuan. Contoh perbidalan macam ni. Dalam kuliah-kuliah selalu saya bagi tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi ke pasar beli ikan, antara pakai serban dengan pakai topi keleda, mana lebih senang pakai? Ajam bang, mana lebih senang? Antara topi keleda dengan pakai serban, mana lebih senang pakai? Topi keleda senang kan? Walaupun kita kalau timbang kati, timbang kilo, topi keleda tu lebih berat pada serban. Nak pakai rasa serban tu macam berat berkilo-kilo, tapi nak pakai topi keleda selamba je tuan-tuan.
Ni suasana. Begitulah kita tengok suasana hari ini. Artinya yang saya kata okey tak okey, pengusi kata tadi, kita tengok memang hari ini kita merdeka, tetapi sedar ataupun tidak, Barat sekarang ni tuan-tuan, orang-orang Yahudi, mereka mencipta aplikasi untuk apa? Mengubah suasana hidup kita. Kita ada masa dengan WhatsApp, kita ada masa dengan Instagram, kita ada masa dengan YouTube, kita ada masa dengan Facebook, kita ada masa dengan gaming, kan? Kita ada masa dengan Omi. Tahu tuan-tuan Omi? Omi tahu? Ji tahu Ji? Pengusi tahu Omi? Omi tahu? Tahu? Kalau pengusi pun tahu Omi tuan-tuan, jangan tanya makmum lah tuan-tuan. Tu nak sebutkan tuan-tuan, kan? Omi tu, Omi tuan-tuan, aplikasi nak cari jodoh, pengusi pun tahu. Pengusi, Saya nak sebut tuan-tuan, hari ini tuan-tuan, saya nak sebut apa? Barat, mereka telah banyak mencipta aplikasi dan juga mencipta modul dan mencipta rancangan untuk apa dia? Untuk kita isi rancangan dan modul itu. Tetapi Islam, Nabi bawa lama dah. Dia bawa modul. Modul macam mana? Merubah jahiliah kepada Islam berdasarkan kepada Al-Quran. Merubah suasana Islam berdasarkan kepada Al-Quran. Daripada zaman jahiliah kepada Islam, dalam tempoh 23 tahun, 13 tahun dekat Mekah, 10 tahun dekat Madinah, berjaya Nabi SAW buat demikian. Bukan sekadar kita boleh kata berjaya, Allah sendiri mempertegaskan perkara tersebut. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madinah. Hari ini aku sempurnakan agamaku, kata Allah Ta'ala. Dan dari itu Islam itu sebagai agama. Artinya apa? Gerak kerja Nabi SAW selama 23 tahun diredai sendiri oleh Allah yang mengutus Nabi SAW. Kejayaan itu diakui oleh Allah. Sehingga Allah sendiri kata, antara orang yang kamu nak cari model atas muka bumi ini ialah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi itu sebagai role model. Nabi itu. Sebab tu tuan-tuan, kita tengok hari ini Barat tuan-tuan, hari ini dia menggambar burukkan Islam. Bahkan batang tubuh Nabi itu sendiri digambarkan buruk. Kenapa? Sebab dia tak nak orang Islam kembali kepada manhaj yang dibawa oleh Nabi SAW. Saya suka sangat dengan soalan pengusi tadi. Dah jadi panjang pula. Dan soalan pengusi tadi, dia kata okey tapi tak okey. Sebab tu tuan-tuan, hari ini orang memang menyambut dengan arti kemerdekaan daripada 31 Ogos sampai 16 September pagi ini. Kita lihat orang menyambut kemerdekaan. Tetapi kita tengok kalau nilai pengisian dengan program yang ada tuan-tuan, maka kita lihat satu benda yang akan dihancurkan. Akan hancur dan akan dihancurkan. Kenapa? Sebab orang hari ini mengisi program lain. Saya contohkan begitulah tuan-tuan. Orang boleh mengisi program dalam handset yang kotak 4 segi kecil tu. Macam-macam program ada tuan-tuan. Kadang-kadang bukan kadang-kadang, memang dah biasa kita tengok orang naik kereta sempat tengok video, orang naik kereta sempat baca WhatsApp, orang naik kereta sempat tengok gaming lagi pula kalau kereta sekali tukar dia punya radio tu tuan-tuan, tukar, memanglah tuan-tuan sambil berat boleh tengok. Tapi baca Quran kita jarang tengok orang naik kereta baca Quran, naik motor baca Quran, kan? Jarang. Ini sebenarnya tuan-tuan, hari ini kemerdekaan tu memang, tetapi apa yang berlaku? Orang tidak mengisi benar-benar kemerdekaan dengan manhaj Islam. Diisi dengan program-program yang telah disediakan oleh Barat. Sehingga kita lihat, kita nak didik anak pun jadi susah. Cikgu nak didik anak murid pun jadi susah. Tuan guru nak bercakap pun jadi susah. Kenapa? Orang lebih mengisi program lain. Orang boleh mengisi program lain. Sebab itulah tuan-tuan, kita lihat Nabi SAW pernah sebut kepada kita. Nabi pernah sebut dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam bab Kitabul Iman, suatu masa kita ini akan berdepan dengan du'atun ila abwabi jahannam, iaitu para penyeru, para pekempen orang untuk masuk dalam neraka jahannam. Maka Nabi SAW bertanya oleh sahabat, sibhum lana ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, sifatkan kepada kami, cerita kepada kami siapa yang kamu maksudkan tu, yang mengajak orang kepada neraka jahannam. Hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka itu kulitnya serupa dengan kulit kita, bercakap pun dengan bahasa kita, kata Nabi SAW. Maknanya tuan-tuan, akhir zaman kita duk tengok, nak memusnahkan manusia hari ini cukup senang. Sebab itulah tuan-tuan, kita kena mengertikan, kena faham nilai kemerdekaan yang sebenar. Kebebasan daripada keterikatan kita kepada makhluk dengan menundukkan kepada Allah, menundukkan nafsu kita, bermanhajkan kepada Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Tak ada pilihan kedua untuk kita tuan-tuan dalam menyelesaikan masalah yang berlaku pada hari ini. Sebagaimana soalan tu, tidak ada pilihan kedua.
Tuan-tuan kalau nak cari rule model ataupun modul yang lain daripada Islam, tuan-tuan tidak akan berjaya. Kenapa? Sebab kejayaan yang telah disebut oleh Allah kepada Nabi, yang telah dilakukan oleh Nabi dengan masa yang sesingkat 23 tahun. Maka kita lihat tuan-tuan kehebatan Islam yang menjadi suatu manhaj kepada kita sehingga sampai hari ini kita masih lagi dapat beramal dengan Islam. Sebab itulah tuan-tuan, tak ada pilihan kedua. Saya selalu duk mengulang, tidak akan ada pilihan kedua dalam menyelesaikan masalah, sekecil-kecil masalah sehingga kepada sebesar-besar masalah, dia mesti kembali kepada Islam. Kenapa? Hak Nabi dah diakui. Dan dunia hari ini tuan-tuan, dunia hari ini, orang barat hari ini telah keluarkan satu buku, 500 orang yang hebat dunia. 500 orang, tuan-tuan carilah buku tu tuan-tuan 500 orang yang hebat atas muka dunia. Nombor satu daripada 500 itu ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang barat sendiri pun mengkaji tentang Nabi. Orang barat sendiri pun mengkaji tentang Islam, dan tak ada jalan lain kecuali mesti balik kepada Islam. Cumanya tuan-tuan, nak balik kepada situ, majlis ilmu kena banyak, majlis ilmu kena penuh, majlis ilmu kena kempen, kena iklan supaya orang ada duduk dalam majlis ilmu sebagai satu tonggak untuk memberikan kepahaman kepada masyarakat. Kalau tidak, kita akan nampak generasi yang okey tapi tak okey tadi. Itulah yang disebutkan oleh Nabi SAW. Tuan-tuan, saya tegaskan, tidak ada pilihan kedua, tidak ada modul kedua, tidak ada undang-undang kedua dalam menyelesaikan masalah. Sebab itulah yang kita kena lihat. Nabi SAW pernah sebut tuan-tuan satu hadis riwayat Imam Tirmizi yang disebutkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah sebagai penutup kepada soalan tadi. Boleh sikit Ibu Musi? Boleh. Tu. Lepas ni kan kita tutup kan? Tutup. Tu. Jadi masing-masing pun perut dah lapar tuan-tuan. Kalau ada makan lepas ni lagi seronok tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, sebagai penutup dia tuan-tuan, Sayyidina Ali pernah tanya Nabi apabila Nabi keluarkan satu statement yang disebutkan oleh Imam Tirmizi dalam kitab hadis Imam Tirmizi bab kitab Fadailul Quran. Maka disebutkan di sana tuan-tuan, satakunu fitan. Nabi kata akan berlaku di atas muka dunia fitnah, macam-macam akan berlaku. Fitan dalam bahasa Arab dipanggil jamak taksir. Fitan daripada fitnah. Maknanya dia sebut banyak, bukan sikit. Kalau mana jamak taksir ni ilmu balaghah sekali. Tuan guru kan? Tu. Jadi artinya tuan-tuan, fitnah ini akan banyak berlaku. Saya nak ditanya satu soalan dengan Nabi, mal makhraju minha ya Rasulullah. Apa jalan keluar ni wahai Rasulullah? Fitnah ni apa jalan keluar? Maknanya masalah ni Nabi dah sebut, dah settle, dah bincang dulu dah beritahu, dah ada satu dialog yang makna kalau masalah ada nak selesai macam mana, Nabi dah beritahu. Maka Sayyidina Ali kata, mal makhraju minha, apa jalan keluar? Nabi kata, kitabullah. Kamu tak boleh tidak, mesti balik kepada Al-Quran. Kenapa? Dalam hadis ini panjang, disebutkan 19 perkara. Saya sebut 3 saja daripadanya tuan-tuan. Apa kata Nabi? Fihi naba'un ma qablakum. Dalam Quran itu ada cerita sebelum pada kamu. Sebelum pada kita tuan-tuan, sebelum Nabi Muhammad ada cerita dalam Quran. Kita tengok kenapa Nabi sebut macam tu, supaya tengok bangsa-bangsa sebelum pada Nabi Muhammad SAW macam mana mereka dihancurkan hasil kepada penolakan ajaran Islam yang dibawa oleh para Nabi dan para Rasul. Sebelum kata kepada kita boleh tengok dalam Al-Quran. Kemudian Nabi juga kata wa fihi khabarum ma ba'dakum. Quran itu ada cerita selepas pada kamu. Hari ini kita duduk dalam muzakarah ilmu tuan-tuan, tapi Quran cerita ada cerita lepas pada kita. Kalau kita rasa bahawa dunia kita hari ini dunia yang maju dan berteknologi, dengan orang kata langit terbuka, kita rasa dah canggih dah, tapi Quran kata fihi khabarum ma ba'dakum. Quran ada cerita lepas pada kamu. Lepas pada kita mati ni ada cerita. Artinya tuan-tuan, Quran lebih maju pada kita lagi. Quran lebih merentasi zaman lagi disebutkan oleh Allah. Tetapi kita tidak berjiwa merasakan Quran ni hebat. Kita lebih rasa hebat handset tu lagi. Kita masih rasa hebat application dalam handset lagi. Tuan-tuan, masih ada masa untuk beri peluang kepada melayari handset daripada Al-Quran. Sedangkan Al-Quran disebut oleh Nabi begitu. Dia ada cerita selepas pada kita. Dan yang ketiga kata Nabi, wa fi hakamu ma bainakum. Quran itu adalah undang-undang perlembagaan sistem di antara kamu. Nabi sendiri kata sistem di antara kamu. Nabi sebut secara umum, memberi maklum apa? Bukan sekadar orang Islam. Orang bukan Islam pun boleh ikut undang-undang Islam. Ini jelas daripada Nabi. Kenapa? Nabi kata ini jalan penyelesaian masalah.
Sebab itu tuan-tuan, hari ini tuan-tuan, saya tuan-tuan merasa kagum. Bukan saya kagum kepada ayahanda Tuan Guru hari ini. Kenapa? Kalau tanya ayahanda Tuan Guru, umur dah 76 tahun. Tuan Guru 76 kan? Betul? Ya. Umur dah 76 tuan-tuan, tapi tak berhenti buat kerja Islam, tak berhenti menyampaikan ilmu. Kuliah pagi, duha, tengah hari, asar, maghrib, isyak. Kalau tuan-tuan ikut program Tuan Guru lah tuan-tuan, memang pagi. Artinya apa? Dalam usia 76 tahun tak berhenti tuan-tuan. Maknanya apa? Kenapa? Jiwa itu nak menterjemahkan Islam dalam kehidupan sehingga kepada mati. Jiwa itu nak disampaikan kepada orang lain untuk melalui program hidup seperti itu. Kenapa? Itu sebab kata Nabi, Al-Quran tadi yang ditinggalkan oleh Nabi, la yasba'u bil ulama. Ulama tak pernah kenyang dengan Al-Quran. Perumpamaan Nabi, ulama tak pernah kenyang. Artinya apa? Hari ini dia ngajar, besok pun dia ngajar, lusa pun dia ngajar. Kenapa? Tak pernah kenyang tuan-tuan. Macam tuan-tuan makan nasi kan, walaupun pagi ni tuan-tuan nanti mungkin ada syakap 3 rasa, kalau ada kan, tapi nanti tengah hari makan lagi, petang nanti makan lagi kan, walaupun dah tua-tua tak jemu makan. Sehinggalah Allah Ta'ala bagi amaran, kena gout barulah mula nak berhenti makan. Kena sakit barulah mula nak berhenti makan, nak kurang makan. Itu pun tak berhenti langsung. Nak berhenti langsung bila? Tunggu dah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, baru berhenti. Maknanya tuan-tuan, kita ni yang Nabi sebut tadi, manhajnya jelas dah. Ulama tak pernah kenyang daripada sudut bermanhajkan Islam. Artinya dia takkan berhenti. Kalau adalah ulama ataupun ustaz dia kata aku malas nak mengajar, itu tak betul. Kenapa? Nabi kata tak pernah kenyang. Dia tak pernah kenyang. Kalau ulama tak pernah kenyang dan tak pernah berhenti, artinya tuan-tuan sebagai orang yang belajar, sebagai muta'alimin, jangan juga ada dalam hati nak berhenti tuan-tuan. Kan? Itu yang kita kena lihat. Dan itulah yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekadar itulah jawapan yang agak panjang, minta maaflah fungsi ya. Dan moga-moga tuan-tuan dengan jawapan tadi kita semua akan faham insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ni. Boleh juga. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Tazali. Beberapa poin dalam ulasan yang terakhir ni yang kami adalah kita ni tak menggunakan semua kelebihan ataupun yang Allah bagi kita ni untuk menghayati Al-Quran. Kita tak belum full swing, belum maksimum lagi menggunakan semua mata, telinga, tangan, kaki ni untuk hayati Al-Quran. Dan kita takutnya apa? Kita tak sebut tadi, takut jadi kalangan. Kemudian kita kena baca. Kemudian kita kena baca Quran, kita kena teliti Al-Quran. Ustaz sebut pasal Al-Quran banyak sangat hari ini kan. Banyak bukan yang saya betul-betul Quran. Kerana apa? Kerana Quran yang akan jadi buku bila kepada kita di bangsa dan juga insyaAllah di akhirat. Kemudian Rasulullah SAW mengajar kita macam mana nak keluar daripada fitnah akhir zaman. Fitan Ustaz sebut tadi, fitan di jamak taksir. Maksudnya banyak sangat ni fitnah ni. Tadi Al-Fatihah Tuan Guru ayat ni sebut subulana. Ini Ustaz sebut fitan. Maksudnya benda yang banyak. Subulana ni fitan pun ada. Jadi nak keluar ni daripada apa ni, ada 3 yang disebut tadi yang pertama kena kaji sejarah yang tapi telah berlaku pada umat-umat terdahulu kenapa mereka diazab dan juga dimusnah dalam dijahanamkan. Kemudian kita kena kaji perkara yang akan datang. Dan perkara akan datang itu akan memberi bimbingan, dorongan, mungkin motivasi kepada kita untuk buat sesuatu pada hari ini. Sebab Allah dah bagi tahu dah, kalau buat begini akan datang dapat begini, buat begini akan datang akan diganjarkan begini. Sebab itu kita tengok 2 perkara ini. Selain membuktikan bahawa Al-Quran ini telah ready untuk kita pada hari ini juga akan datang. Dan kita lah mudah-mudahan dan terlebatkan ini. Baik sahabat-sahabat, surah nak berapa lah. Saya tengok mata seorang-seorang macam suara Ustaz. Kaki dah macam meluju-meluju kan. Benar-benar tengok. Jadi kita pun tak mahu nak ambil masa yang panjang. Sebab dia yang sedikit lebih baik terlebih dimanfaatkan. Tuan Guru saya pernah pesan, dia kata kalau nak faham mudah ketika menuntut ilmu ni, macam sekarang ni, kita sedang belajar sesuatu, nak mudah faham nak kena buat macam mana. Kita kena datang belajar, tapi niat untuk mengajar.
datang belajar, niat untuk mengajar. Maksudnya nanti balik nak kena cerita dengan orang, ataupun nak cerita dengan orang. Jadi apabila dalam majlis, kita akan cuba memahamkan apa yang disampaikan oleh para guru. Sebab nanti balik nak cerita, kalau tak faham, macam mana nak cerita? So nak mudah faham ataupun nak cepat faham, ialah kena niat, lepas ni nak kena sampaikan. Sebab dakwah ini adalah amanah daripada Allah dan juga sunnah Rasulullah SAW. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi kan untuk kita sampaikan dakwah. Sebab nanti dia akan dituntut. Dan apa nama, antara yang disebut juga ialah ku satu ahli guna. Kita biasa dengar dalam ceramah, manusia yang paling ramai dalam neraka ni adalah wanita. Kebanyakan orang lelaki semua, tapi dia lupa mak dia perempuan, isteri dia perempuan, kakak dia perempuan, adik-adik dia perempuan, dan mungkin nanti menantu perempuan. Jadi mereka ini tertakluk kepada kita. Jadi kena ingat semua tu, kena teliti semua. Jadi dengan ambil manfaat atau roh merdeka ini untuk kita gunakan supaya kita ni benar-benar merdeka seperti mana yang disebut oleh tuan guru tadi, merdeka daripada aksinan. Jadi semoga apa yang kita bincangkan, disyarahkan oleh para guru pada pagi ini mendapat manfaat kepada kita hari ini dan juga akan datang. Semoga penyampaian mereka sebut tadi akan jadi inspirasi atau motivasi kepada kita, bukan setakat untuk terus hidup saja, tetapi untuk bersama-sama dengan mereka. Kalau tak dibuat banyak, kita buat juga dakwah. Ni nak tanya ni, gunakan je. Ni aplikasi yang banyak ni gunakan je. Kan? Boleh masuk Nomi lagi. Saya sebenarnya tak ada faham Nomi tu. Tak tahu pula aplikasi yang itu terus dengan aku kan. Rumah di belakang pula. Boleh juga masuk Nomi, tapi apa namanya dakwah kan? Dakwah. Mana tiga pun boleh, takkan Nomi tak boleh kan? Jadi semoga usaha kita ataupun majlis kita pada pagi ini diberkati oleh Allah SWT. Jadi saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada kedua-dua ahli panel debat kita, yang juga Tuan Guru Kiai Iswari dengan Tuan Guru Ustaz Razali Jamil. Jadi ini contoh dan model kepada kita seperti mana yang disebutkan tadi, untuk kita terus melakukan dakwah. Kalau tak boleh ramai kepada anak dan isteri. Jadi kita berharap supaya majlis ini tak mati pagi-pagi ini, dia terus berkembang dan berkembang, sebab menyampaikan ilmu juga adalah salah satu daripada kita. Jadi terima kasih juga kepada Surau Asyakir. Ini amanah yang kedua ni, bahasa yang kedua lagi kan. Terima kasih kepada sahabat dari sudi menghadirkan diri. Kalau ada tuan-tuan guru ni, tapi tanpa adanya sahabat-sahabat untuk dengar dan fokus, majlis ini juga tidak akan berlangsung. Semoga kita ni akan dapat manfaat dari Allah SWT. Sekian, kita nak tutup majlis kita pada pagi ini. Tasbih kafarah dan surah. Subhanallah. Alhamdulillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada jamuan disediakan, tapi saya tak kira rasa ada